Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersiaran kembali dalam siaran YouTube Ustaz Syafiq. Okey, dalam kita menonton siri yang seterusnya dalam tajuk haiwan. Okey, kita masih lagi dalam sains. Okey, tajuk sains dan kita masih lagi dalam tajuk haiwan. Kita akan terus kepada muka surat 79 hingga 88. Okey. So, kita dah belajar siratan makanan. Okey, kalau dalam dalam bahasa Inggerisnya food chain and food web lah. Okey. Di mana kita akan lihat macam tumbuh-tumbuhan dimakan oleh apa, haiwan ni dimakan oleh apa dan sebagainya. So, kita terus kepada muka surat 79 hingga 88. Okey. Mantap. Okey. So, muka surat 79, hubungan makanan dengan proses fotosintesis. Okey, hubungan dalam rantaian makanan juga menyebabkan perpindahan tenaga. Okey, kita tengok perhatikan situasi di kebun ni. Okey, berdasarkan pengguna dan pengeluar yang dikenal pasti, perpindahan tenaga dalam beberapa rantai makanan dapat dibina seperti di bawah. Okey, kamu tengok dalam gambar ni. Okey, ada kambing, okey, ada itik, ada ayam, ada beluncas, ada ular. So kat sini kita akan senaraikan macam mana rantai makanan dalam gambar ni. Okey, di mana terdapat perpindahan tenaga. Okey, kalau contohnya sayur dia makan oleh kambing. Okey, contohnya dalam gambar ni, kambing dimakan oleh ular. Contoh, ular sawa. Okey, so bila dia makan dia dimakan apa, satu pengeluar ataupun hasil tu dimakan oleh haiwan lain, maka perpindahan tenaga pun berlaku. Sama lah macam kamu juga. Okey, kamu bila kamu makan, kamu akan dapat tenaga. Di situ adalah perpindahan tenaga melalui nasi dimakan oleh manusia ataupun kamu. So kamu akan dapat karbohidrat, kamu akan dapat tenaga daripada hasil kamu makan tersebut. Sama juga macam ni, ular nak dapatkan tenaga, so dia kena makan haiwan lain. Makan haiwan lain. Contohnya itik, kambing, okey, ayam, beluncas dan sebagainya. Okey, ular tak makan beluncas. Okey. So, kita tengok kita tengok rantaian makanan satu-satu. So, dekat sini, okey, Ustaz tulis sikit. Okey, tak ada. Okey. Okey, mula kita tengok sini. Silap. Okey, kita tengok sini. Okey, sayur ni adalah pengeluar dan sayur dimakan oleh itik dimakan oleh ular. Okey, next ialah sayur. Okey. Haiwan seterusnya, sayur dimakan oleh kambing dimakan oleh ular. Dan juga tengok juga sayur dimakan oleh ayam dimakan oleh ular. Okey, di sini ada siratan makanan dia. Okey. Dan juga sayur dimakan oleh beluncas dimakan oleh itik dimakan oleh ular. Okey. Sayur juga boleh dimakan oleh beluncas dan beluncas dimakan oleh ayam dimakan oleh ular. Okey. Kamu jangan silap, ular tak makan beluncas, okey? Dalam situasi dalam gambar ni, okey, muka surat 79 ni, ular tak makan beluncas sebab okey. Kat sini. Sebab apa? Dia saling bergantung. Okey? Oleh itu, rantaian makanan juga menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dari aspek perpindahan tenaga. Okey. Okey, seterusnya, Raja menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dengan proses fotosintesis dari aspek perpindahan tenaga dalam rantaian makanan di habitat sawah padi. Okey, matahari adalah sumber tenaga utama dalam ekosistem yang membentuk tenaga cahaya dan tenaga haba. So, padi ialah pengeluar yang mendapat tenaga daripada cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, helang tenaga dipindahkan kepada pengguna terakhir yang memakan ular, iaitu helang juga makan itik dan ayam.
So, ekosistem ialah sistem ekologi kehidupan semula jadi yang tinggal bersama, saling berinteraksi dan saling bergantung dalam satu habitat, termasuk peristilannya seperti air, tanah dan udara yang bersumberkan tenaga daripada cahaya matahari. Okey. Itik dan ayam adalah pengguna yang memakan padi. Oleh itu pengguna ini mendapat tenaga daripada padi. So, tenaga dipindahkan kepada pengguna berikutnya iaitu ular yang memakan itik dan ayam. Okey, so apa tengok hubungan makanan antara kehidupan dan ada aspek pemindahan tenaga. So, kita tengok siratan makanan. Muka surat 82. Okey, sekarang kamu telah mengenal pasti hidupan dalam beberapa habitat, termasuklah kebun sayur, beluncas, itik, ayam, kambing dan ular adalah antara haiwan yang terdapat di kebun sayur. Okey. Okey, yang berikut adalah rantai makanan yang dapat dibina berdasarkan habitat di kebun sayur. A. Sayur dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular. Okey, sayur dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh ular. Dan sayur dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Okey, rantai makanan itu dapat digabungkan untuk membentuk siratan makanan seperti di bawah. Okey, sayur. Okey, dekat sini ialah tadi sebelum ni kita belajar siratan makanan. Dan sini ialah rantaian makanan. Okey. Okey, maaf. Okey, okey, rantai makanan ini sebenarnya dapat. Okey, yang rantai makanan ini macam satu-satu. So, membentuk siratan makanan seperti di bawah. Okey. Okey, so dekat sini. Okey, ustaz. Okey. Sayur ni, okey, boleh jadi dimakan oleh kambing dan kambing dimakan oleh ular. Okey, ini adalah siratan makanan. Dia dalam satu kumpulan. Okey, sayur ni boleh jadi dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Dan sayur juga dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular. Di situlah dia punya siratan makanan. Okey. Okey, mari kita perhatikan habitat dalam kolam di atas. Okey. Okey, apakah hidupan ada dalam habitat ini? So, dalam ni ada katak, ada berudu, ada belalang, ada rumpai air, ada ikan kecil, bangau, ikan besar. Okey, sertanya yang berikut ialah beberapa rantai yang akan dapat dibina berdasarkan habitat dalam kolam ini. A ialah rumpai air, siput, bangau. Okey. B, rumpai air dimakan oleh berudu, berudu dimakan oleh bangau. C, rumpai air dimakan ikan kecil dimakan oleh katak, katak oleh bangau. Okey. Begitulah seterusnya pada muka surat 83. Kamu boleh tengok ni dalam gambar ni. Okey, seterusnya mari kita gabungkan semua rantai yang dibina serta makanan seperti yang berikut. Okey, lepas kamu dah buat ni, kamu dah buat yang ni kan, dia buat satu-satu dan kamu kena juga buat juga alamak. Okey, kamu sebenarnya kena buat lepas buat rantai makanan kat atas tadi, buat siratan makanan pula. Okey, so yang utama ni ialah rumpai air. Okey, semua dimakan oleh rumpai air. Dan tu dia ada satu kumpulan dimakan oleh siput, dia boleh ke berudu, dimakan oleh belalang dan sebagainya lah. Okey, lebih kurang macam ni lah dia punya lebih kurang macam ni lah. Bila rantaian makanan dia baris je macam tu. Okey, tapi kalau siratan makanan dia dah jadi macam ni. Alamak, silap. Kalau dah siratan makanan dia akan jadi macam ni. Okey, dalam bentuk ni. Ini siratan makanan. Kalau rantaian makanan dia sebaris je. Okey, contohnya kita kembali balik. Okey, contohnya kita nampak rumpai air. Okey, rumpai air. Mana rumpai air? Mana rumpai air? Rumpai air. Okey, contohnya rumpai air. Okey. Semua kategori ni
rumput air ni dimakan oleh siput, dimakan oleh berudu, dimakan ikan kecil, dimakan belalang, ikan berudu dan juga macam-macam lah. So dia macam asing kan. Okay. Mana yang makan oleh siput. Okay. Sebab rumpat air ni adalah sayur, lebih kepada sayur kan, pengeluar. So yang dimakan oleh yang sayur ni mesti dimakan oleh haiwan herbivore ataupun lebih kepada haiwan yang makan makan tumbuh-tumbuhan. Pastikan selepas daripada tumbuh-tumbuhan atau rumput air, pastikan selepas tu dimakan oleh haiwan yang hanya makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Okey, boleh jadi omnivore juga kan? Boleh jadi omnivore. Sebab omnivore ni makan tumbuh-tumbuhan dan juga makan haiwan lain. Okey? Okey. Okey, seterusnya dalam serata makanan tenaga juga dipindahkan daripada satu hidupan ke hidupan lain. Okey, rumpat air. Okey. Dan situasi kedua sayur. Okey. Pengeluar ni mesti dimakan oleh apa? Okey, kebanyakan dimakan oleh haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan yang lain. Okey. So, kita tengok muka surat 87. Kesan perubahan populasi. Apa jadi? Dalam sudut habitat pemindahan tenaga berlaku berterusan dalam rantai makanan. Sebarang perubahan populasi hidupan dan mengganggu seluruh ekosistem. Okay. So, bila apa yang menyebabkan perubahan populasi ni? Sebabkan penerokan hutan tidak terancang. Okay, kebakaran hutan dan aktiviti pemburuan haram. Itu akan menjejaskan populasi haiwan. Okay. Okay, habitat semula jadi akan terjejas lah. Ekosistem akan terjejas. Menyebabkan boleh dikatakan dianggarkan sebanyak 480 juta haiwan terkorban akibat kebakaran berluka di Australia sejak penghujung Ogos tahun 2009. Ada 8,000 koala mati terbakar, kira 30% habitat koala musnah dalam kebakaran tersebut. Okey, pernah ada satu insiden di mana ada Australia telah macam terbakar lah hutan-hutan dia. Memang haiwan-haiwan ni banyak yang mati. Dan itu menyebabkan populasi haiwan tu makin berkurang. Okey. So, dekat sini walaupun kita belajar pasal rantaian makanan ataupun serata makanan, ingatlah kita kena jaga haiwan-haiwan ini daripada diburu sehingga menyebabkan extinct ataupun pupus. Jangan biarkan haiwan-haiwan ini pupus. Ini adalah salah satu aset negara kita. Okey? Okey. Itu sahaja untuk setakat hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.